ketika tepat masa, jam, minit dan saat, ketika itu ruh akan mula ditarik keluar. Seandainya wajah malaikat maut yang kita tengok itu dalam keadaan wajah yang berseri-seri, ketahuilah mati kita husnul khatimah. Seandainya wajah beliau yang kita tengok ketika itu dalam keadaan wajah yang bengis, ketahuilah ketika itu kamu mati dalam keadaan su'ul khatimah dan bermulalah kesengsaraan hidup kamu. Pada saat dia berjalan, itulah sampainya masa untuk malakul maut tarik nyawa dia. Hari yang sama. Ni kita tak tahu ni. No? Kita tak tahu. Sebahagian mu'alaf masuk Islam, lepas 5 hari meninggal. Saya ikut projek Ustaz Fazli Yusof, tentang kena panggil sekali. Dia pendakwah di pedalaman Sabah. Dia tak dakwah di Putrajaya tau. Putrajaya di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, di Alor, di Johor Bahru. Dia pilih pedalaman tahap 3. Saya pernah ikut satu tempat yang tiada air dan tiada elektrik, air haji, dan saya tak pindah. Sekali tu saja. Waktu kami naik bot yang kecil tu, bot yang muat-muat, boleh pegang sungai tu kan. Lalu di satu tempat ada signboard, awas buaya. Ya Allah, kita baru ni kan, baru duduk tak tangan, awas buaya. Sampai di kampung tu tak ada perkhidmatan air pipe di rumah. Saya kata, ni mandi di mana? Sungai tu yang awas buaya tadi. Subhanallah. Memang mandi sungai tu. Buaya ni bukan hari-hari dia nganga tepi sungai tu. Dia pun ada waktu dia dengan anak isteri, dia rehat. Saya kata, kalau lah waktu dia lapar tu kita mandi. Kan? Subhanallah. Ada yang masuk Islam setahun, kemudian meninggal, Allahu Rabbi. Untung. Kisah yang seperti lelaki ni banyak. Beruntung mereka keluar daripada kampung tu, dalam perjalanan berazam dengan sepenuh hati untuk bertaubat kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala melihat hati yang jujur. Tuan-tuan tak wajib pun solat sunat 2 rakaat. Tapi kalau daripada atas kursi ni tuan-tuan isytihar kepada Allah dengan jujur, hanya Allah yang tahu kejujuran itu. Tidak orang kanan, tidak orang kiri, tidak ketua ulama sedunia tak boleh bagi tahu markah itu. Tuhan boleh bagi tahu. Bila kita lafaz dengan jujur erti taubah, niat taubat, dan Allah iktiraf niat tu, Tuhan kata ini 100 markah, maka ketika itulah kesemua dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama macam lelaki ni, bila dia azam, dia sebut dengan Allah, ya Allah, ini hari aku nak kembali kepadamu. Taubat. Balik rumah, dia dengar Tok Guru tersebut, tinggal tempat tu, nak bersama dengan orang-orang baik, kembali kepada Allah SWT. Malaikat maut pun turun. Malaikat maut turun, ambil nyawa dia. Nyawa ni dia tak kisah berdiri ke, berenang ke, turun kapal terbang ke, duduk dalam helikopter ke, naik kereta ke, tidur atas katil ke. Ketika tepat masa, jam, minit dan saat, ketika itu ruh akan mula ditarik keluar. Sama ada dicucur keluar seperti air yang mengalir, ataupun direntap kerana degil dan kerasnya ruh itu untuk berpindah ke alam baqa. Dia ingat dunia ini adalah alam selama-lamanya. Sebab tu dia berlari-lari dalam tubuh Tuhan itu. Dia tak mau keluar. Sebab tu ruh orang yang berdosa ni dia tak mau keluar, dan bila dia rentap, sebab tu sakit. Adapun orang mukmin dia rindu dengan akhirat. Setiap hari dia dah tak teringin dengan dunia yang kotor ni. Hanya tempat untuk dia melakukan ibadat atas dunia ni.
Sebab tu bila roh dia keluar, begitu gembiranya hari anugerah kematian dia itu. Hari itu adalah hari anugerah dia. Sebab tu Nabi kata roh orang beriman akan keluar daripada tubuhnya seperti mana air. Dan tengok ni, air yang mengalir daripada bekasnya. Kita tuang, semudah itulah. Tapi walaupun mudah, walaupun beberapa saat tu dia mudah, dia keluar dengan cepat dan mudah, beberapa saat itu juga dia merasakan kesakitan mati yang tidak terperi. Yang tidak terperi. Semua orang pada hari kematian akan tahu bahawa itu adalah kematian. Wa dhanna annahu al-firaq. Itu ayat Quran. Dia yakin itulah kematian. Makna wa dhanna annahu al-firaq. Dan ketika itu dia yakin itulah kematian. Kenapa dia yakin itulah kematian? Kerana tidak ada manusia yang pernah merasai kesakitan mati. Melahirkan anak, dia pernah rasa sakit, sakit kanser, dia pernah rasa sakit, apa semua. Tetapi tidak ada yang dapat menandingi kesakitan mati. Sebab tu bila malaikat mula tarik, dia kata inilah kematian. Sebab sakit dia tu tak pernah dia rasa. Tidak ada manusia yang pernah merasainya termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang juga merasakan kesakitan mati. Malaikat maut datang kepada lelaki tadi, malaikat pun tarik. Malaikat tarik nyawa dia. Itulah hari pertama kita melihat wajah malakul maut. Kaedah, tuan-tuan, untuk saya dan kita semua. Seandainya wajah yang malaikat maut yang kita tengok itu, orang meninggal tengok dia melihat ke arah mana? Depan ke kanan ke kiri? Orang meninggal dia akan tengok arah atas. Sebab malaikat maut akan berada di kanan kepalanya. Malaikat maut akan duduk di sini. Bila roh tu dia mula kosong daripada kaki, roh akan mula kosong daripada kaki. Kita akan tengok roh tu berjalan dan kosong. Dia naik ke pusat pelan-pelan ni, dia naik ke sini, kita ikut roh tu. Kemudian kita akan tengok dia tarik daripada atas sampai kepala, malaikat pun tarik, sebab tu kita tengok di atas ni tu. Seandainya wajah malaikat maut yang kita tengok itu dalam keadaan wajah yang berseri-seri, ketahuilah mati kita husnul khatimah. Dapat terus result. Bukan selepas 63 tahun. Bukan selepas 14 hari. Ini kaedah Nabi beritahu. Dan seandainya wajah malakul maut yang kamu tengok, malakul maut ni Israel lah. Saya sebut nama yang sahih. Allah sebut dalam Quran malakul maut. Nama dia, Allah panggil beliau dengan malakul maut. Allah panggil beliau. Seandainya wajah beliau yang kita tengok ketika itu dalam keadaan wajah yang bengis dan garang, ketahuilah ketika itu kamu mati dalam keadaan su'ul khatimah dan bermulalah kesengsaraan hidup kamu. Daripada saat itu sampailah detik terakhir berdiri di mahsyar, berapa ratus ribu tahun sampai masuk neraka habis. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab tu banyakkan sebut Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Jangan matikan kami dengan su'ul khatimah, wahai Allah. Laki tadi malaikat pun tarik, kemudian roh kita akan berada di atas tangan malakul maut. Tuan-tuan jangan bayang tangan saya, tuan-tuan jangan bayang, jangan risau, semua orang akan tengok malakul maut itu. Subhanallah. Kita macam selama ni tak sabar nak tengok alam. Dia ni tak sabar. Kalau esok ajal kita, maka esoklah kita akan berkenalan dengan malakul maut. Roh ditarik keluar, roh berada di tangan malakul maut, dan kemudian roh akan diserahkan kepada satu pasukan malaikat yang begitu ramai datang. Bilangan mereka bersusun-susun daripada dalam rumah kita, daripada katil tempat mati kita sampai ke langit. Nama kumpulan malaikat ini satu daripada dua. Sama ada kumpulan malaikat rahmat, kata Rasulullah,
Dan seandainya kita su'ul khatimah, yang sambut kita pasukan malaikat azab. 2 pasukan. Kalau tengok muka malakul maut berseri-seri, cerah benderang, terang benderang, malakul maut pun pegang roh kita di tangan, kemudian dia akan serah kepada pasukan malaikat rahmat. Kata Rasulullah, malaikat rahmat ni pun semua senyum kepada kita. Mereka bawa kafan daripada syurga, wa hanutun minal jannah, dan juga wangi-wangian daripada syurga. 2 benda. Syurga punya, bukan barzakh punya. Sebab tu bila dia balut dengan kafan syurga di alam sana, diwangikan dengan wangian syurga, bila sampai ke langit pertama, seluruh langit pertama menghidu wangi-wangian itu. Siapa yang mati ni? Siapa yang mati ni? Orang soleh mana yang meninggal ni? Kata penduduk di kalangan malaikat di langit yang pertama. Maka pasukan malaikat rahmat yang bawa tu pun jawab, sebut nama kita. Seronok tak? Seronok. Hari ni orang soleh yang meninggal hari ni nama sekian-sekian. Lega kita. Malaikat sebut orang soleh ni, kita lapang lah. Tiba-tiba, ni hak lelaki tadi ni, cerita lelaki tadi ni, bila malaikat maut dah pegang roh dia nak serah kepada kumpulan malaikat, 2 pasukan malaikat buat pertama kalinya dalam sejarah manusia turun. 2 pasukan serentak. Kumpulan malaikat rahmat turun, kumpulan malaikat azab turun. Lelaki ni bukan Tuhan keliru, tetapi Allah nak mengajarkan kepada kita sesuatu tentang rahmatnya. Allah arahkan 2 pasukan ni pergi. Malaikat maut pun tanya, ni saya nak serah kepada siapa? Dialog tu tak ada. Saya terpaksa adakan. Sebab siapa pun baca hadis tu, mesti macam tu dia punya kefahaman dia. Tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Riyadhus Salihin, malaikat rahmat, malaikat maut, dia nak serah roh tadi. So saya tambahlah dialog tu. So siapa yang nak ambil? Malaikat rahmat kata kami. Li'annahu jaa biqalbihi, li'annahu jaa taiban muqbilan biqalbihi ila Allah. Sebab lelaki ini datang dalam keadaan membawa hati yang sepenuhnya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kami ambil. Dia dah isytihar taubat dan Allah dah terima taubat dia. Begini. Malaikat azab kata, kumpulan malaikat azab kan seorang, ramai. Ni siapa yang menuju ke alam barzakh, dia akan dengarlah cerita yang saya sebut ni, termasuk saya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, termasuk saya. Beza tuan-tuan, apa beza aja? Bezanya tahu dengan tidak tahu. Tuan-tuan pergi satu tempat, tuan-tuan sesat, dalam keadaan tuan-tuan tahu tentang tempat tu, dan yang kedua tuan-tuan tak tahu apa langsung tentang tempat tu. Yang mana yang lebih menggerunkan? Kalau tak tahu apa. Tapi kalau dia tahu tempat tu apa sekian, tutup kedai pukul berapa, kedai di mana, ada kedai apa, dia tahu, dia dah ada maklumat, dia dah study. Yang tu mengurangkan caca merba dia waktu tu. Jadi kumpulan malaikat azab kata, kami yang ambil. Li'annahu lam ya'mal khairan qat. Yang ni teks hak Nabi sebut lah. Hak ni saya tak ubah. Li'annahu lam ya'mal khairan qat. Kami yang kena ambil roh dia ni sebab dia ni tak pernah buat sedikit pun kebaikan. Begini. Maka Allah menghantar seorang lagi malaikat lain dengan rupa paras manusia. Ini disebutkan dalam hadis tersebut. Tuan-tuan, malaikat boleh berupa dengan rupa manusia. Lelaki sahaja. Saya beritahu siap-siap. Saya kalau ada orang perempuan mengaku, saya lah malaikat. Saya suka untuk berkawan dengan kamu. Ada tak cerita malaikat? Ada. Ni yang sesat ni, salah satu kes kan, di sini di Selangor. Saya pun dah pergi rumah dia dah. Malaikat tadi ni, Allahu Rabbi. Imam Mahdi perempuan pun ada, malaikat perempuan pun ada. Malaikat hanya boleh berupa dengan rupa lelaki.
Yang ni tak ada khilaf. Ini tak ada khilaf. Allah hantar satu orang malaikat bi surati adami, dalam hadis tersebut, dengan rupa seorang lelaki. Malaikat ni utusan Allah. Allah Ta'ala hantar dia untuk beritahu penyelesaian. Malaikat ni datang jumpa pasukan malaikat rahmat dan azab, dan di situ juga ada malaikat maut. Allah Ta'ala menghantar aku untuk memberikan penyelesaian kepada kalian, iaitu lelaki itu mati di sini, ukur tempat dia mati dengan tempat baik yang dia tuju, dan juga kampung jahat yang dia tinggalkan, yang mana yang lebih dekat. Sekiranya lebih dekat dengan kampung baik yang dia tuju, maka pasukan malaikat rahmatlah yang ambil ruh dia, kata malaikat yang baru datang ni. Dan sekiranya tempat jahat yang dia tinggalkan lebih dekat, maka pasukan malaikat azablah yang akan mengambil ruh dia. Subhanallah. Jalan. Maka mereka pun mengukur, sungguh tuan, mereka pun mengukur, ukur yang jarak betul ni, bukan ukur jarak ni, bukan agak-agak tengok. Kata Rasulullah, fawajaduhu, mereka mendapati tempat dia wafat lebih dekat dengan tempat baik yang dia tuju, hanya sejengkal sahaja. Dekat ya. Sebab tu tajuk ceramah, hijrahlah sebelum ke alam barzakh. Jangan tunggu umur 48, 57, 62 baru nak mula tutup aurat, baru nak mula solat. Kerana malaikat maut, dia tak pernah awalkan sesaat dan dia tak pernah lewatkan sesaat. Maka laki-laki ni, ruh dia diambil oleh pasukan malaikat rahmat, maka di alam barzakh dia di taman syurga. Allahu akbar.